أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya, kita sama-sama baca Sayyidul Istighfar. Ikut saya. Ikut saya. Kita tiap-tiap hari kita baca. Mudah-mudahan satu hari kita akan lekat nama Sayyidul Istighfar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah, syukur puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini untuk meneruskan kuliah Al-Quran, kuliah tafsir Al-Quran kita dengan kita berazam untuk kita setiap hari memulakan hari-hari kita dengan kita membaca Al-Quran dan dengan kita menghayati tafsiran daripada ayat-ayat Al-Quran. Baik, maksudnya hai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis itu menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendetailkannya, memperincikannya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu untuk memperincikan sendiri, maka hendaklah walinya memperincikannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Dan jika tidak ada 2 saksi laki-laki, maka boleh saksi seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada para saksi yang ada. Supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mampu untuk mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskan hutang itu untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, yakni jika tidak menulisnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulitkan, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah satu kefasikan pada diri kamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat ke-282. Waalaikumsalam Mardiyah, Waalaikumsalam Rashidah Spani, Siti Maisarah, Syabudi Mat, Jamilah Milah, Siti Hadijah Salmi Syafi'imi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung pada ayat waliyaktub bainakum kitabun bil adli. So sebelum tu suara okey nah? Hari ni suara okey tak? Sahabat-sahabat tolong komen Ustaz, kami nak tahu. Salih ala si Muhammad. Ya betul Kak Syah, top team Kak Syah, betul. Hari ni kita masih membincangkan bab hutang. Nur Rasidah 05. Terima kasih. Suara okey tak? Nak tahu. Siti Hadijah, betul. Jangan lupa untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, setiap hari pada selepas subuh dan selepas asar pastikan kita berselawat 10 kali paling kurang. Nabi sebut man shalla alayya hina yusbi'a 'ashran wa yumsi'a 'ashran adrakat syafa'ati yaumul qiyamah. Siapa yang berselawat padaku 10 kali pada waktu paginya dan 10 kali pada waktu petangnya, maka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Terima kasih Aida Katrina, Cik Lais, Aliyah, salli ala sayyidina Muhammad, Maharum Abu Bakar. Baik. Dan firman Allah tabaraka wa taala, wal yaktub bainakum kitabun bil adl, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, iaitu dengan adil dan benar, tidak menzalimi seorang pun dalam menuliskan dan tidak menuliskan kecuali yang telah disepakati oleh kedua pihak
tanpa menambah atau menguranginya sedikit pun. Yang ni bahagian siapa? Dah bincang dah tentang bahagian si pemiutang, bincang dah tentang bahagian si pemiutang dan si piutang, tu kan? Saya lihat siamat. Yang ni bahagian siapa pula? Saksi. Bahagian saksi. Saksi buat apa? Allah kata tulis dengan adil. Jangan buat zalim dekat orang yang sama ada bagi hutang atau menerima hutang, ataupun dengan cara menambah mana-mana bahagian yang tak ada dalam urusan hutang tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dua-dua orang janji, kawan ni kata okay, pinjam RM1,000, dia tulis RM1,200. Kawan ni kata pinjam RM1,000 disebabkan kawan ni kawan dia, pergi tulis RM800. Kan dah tak adil lah kat seorang tu. Atau janji nak bayar RM1,000, bayar dalam tempoh sebulan, disebabkan kawan yang bagi pinjam tu kawan dia, maka ditulis kat situ 2 minggu, dia pergi ubah. Sebagainya. Salih Azhar Muhammad. Ataupun pergi beli barang dengan satu bahagian ni, dia pergi tambah pula beli ni tanpa aksesori ke. Padahal dapat aksesori tu, tanpa aksesori, yang ni kena top up pula sebagainya. Jadi dia tidak berlaku adil. Dan dengan adil itu dengan maksud menulis sesuatu perkara yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut. Sebab tu dalam agreement tolong baca. Mana ada kita baca agreement? Tuan-tuan pergi duduk sign loan tu, tuan-tuan baca ada agreement? Mana baca tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Zarina Darmawan, alhamdulillah sedap suara Luqman pagi-pagi ni. Luqman juga dapat nama. Ni dia panggil apa? Lembu punya susu, sapi yang dapat nama. Yang baca tadi ni Nu'man Bashir. Luqman dia makam dia lain sikit. Luqman dia makam dia lain sikit. Baik, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Tu. Sebab tu kita kadang-kadang kita baca dia punya agreement. Ada takut di sana, ada hidden, ada benda-benda yang tersembunyi. Zakiyah taib hutang antara anak beranak wajib catit ke? Ulama menyatakan tentang sunatnya hukum menulis hutang untuk mengelakkan sama ada terlupa ataupun kita berlaku zalim dengan orang-orang, sama ada si peminjam ataupun yang meminjam, si memberi pinjam dan yang meminjam, disebabkan kelupaan, terlupa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tempoh yang panjang sebagainya, termasuk juga dengan anak-anak beranak, kita tulis juga kod satgi terlupa, kan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, dan firman Allah Taala, wala ya'bakatibun an yaktuba kama 'allamahullah falyaktub. Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Nur Rasidah Nu'man Bashir, umur dia 16 tahun. Tanya lagi. Tu. Waalaikumsalam. Auzilwa. Azaziah besut Kak Nur kata Luqman yang berlakon drama pendek tu. Suka drama pendek. Pekat sangat lorak Kedah dia. Memang saja suruh bagi dia bercakap pekat-pekat sikit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faizah kata customer tak baca pun agreement, sign terus je, lebih-lebih lagi agreement kita nak baca gimana, kan? Salih Allah Zaman tebal macam tu. Kata kat bank, boleh tak saya nak pinjam, saya nak balik study dulu. Dia kata, you take it or leave it, dia kata. Ni nak loan ke tak ni? Ni lalu ni, sign dah tak kira dah. Ni tanya tiap-tiap page. Allahumma salli alaihi wasallam. Okey. Okey, sambung. Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya dan hendaklah dia menuliskannya. Yakni orang yang boleh menulis tidak menolak untuk menuliskannya jika dia diminta.
tidak ada salahnya dia melakukan hal itu, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya sesuatu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Maka hendaklah dia berbaik hati kepada orang yang tidak boleh menulis untuk dia tuliskan. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, inna minas sadaqati an tu'ina sani'an aw tasna'a li akhraq. Sesungguhnya termasuk daripada bahagian daripada sedekah apabila kamu membantu orang yang fakir atau membantu pekerjaan orang lain yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi orang yang mampu mempunyai kemampuan untuk menulis, lalu bila diminta pada dia untuk tolong tulis, bantu kepada dua orang yang nak berhutang dan orang dia bukan syarat orang lain menulis sebenarnya. Tulis ni bukan syarat lantik orang lain untuk tulis. Tak. Tulis ni sama-sama kita pun boleh tulis. Saya bagi pinjam duit dekat seorang atau bagi sesuatu barang buat muamalah dengan bayaran tertangguh. Kan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ustaz, saya nak beli motor Ustaz, boleh tak? Boleh? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tak mampu nak bayar semua Ustaz. Saya bayar dulu 1,000 lah ni. Lagi 1,000 saya bayar bulan depan. Lagi 1,000 saya bayar bulan depan lagi. Tu dia panggil bayaran tertangguh. Boleh? Yang 2 bulan tu 1,000 tu dia panggil hutang. Kan? Bila hutang, kita buat surat sikit lah. Buat surat. Ustaz takkan tak percaya kat saya kot? Tak, percaya. Tapi Allah suruh tulis. Maka kita tulis lah. Satgi kot apa-apa, satgi kot terlupa ke, mana tahu kan. Jadi kita tulis. Jadi tulis. Siapa tulis tu? Saya tulis pun boleh. Abang lah tolong tulis. Abang terror tulis sikit. Tulisan abang cantik sikit, tulisan saya macam cacing kerawit. Saya kata, lalu dia pun tak apa, dia tulis, okey, saya nama sekian-sekian, perjanjian di antara saya dengan Ustaz Jafri, apa semua bertarikh hari ini sebagainya, kami akan jumlah RM2,000 hutang dengan bayaran nak bayar RM1,000 pada tarikh sekian, RM1,000 lagi pada tarikh sekian, sebagainya. Jadi saya pun boleh tulis, dia boleh tulis. Kalau subhanallah tak ada daripada dua-dua orang tu mampu untuk menulis, maka pergi cari orang yang mampu untuk menulis. Kan, alah ni banyak orang dah. Kalau dulu-dulu sungguhlah zaman Nabi SAW, di kalangan sahabat ada yang tak mampu membaca dan tak mampu menulis. Mungkin kita pun ada satu ketika dulu pun macam tu. Tapi kita dah keluar dah daripada macam jarang lah nak jumpa orang yang tak mampu menulis tu. Dia bukan nak kena syarah panjang-panjang, jai agreement panjang-panjang tu. Seandainya berlaku demikian, maka hendaklah melantik seorang daripada peguam cara dan peguam bela lah, bla bla bla. Tak ada. Habaq point jelas je. Siapa yang berjanji di antara dua pihak, berapa jumlah dia, bila nak bayar, tu je. Kan? Sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjanji di antara dua pihak tu? Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang berjanji antara dua pihak tu nak buh nombor kad penalan dah, buh pun tak apa, tak buh pun tak apa, nama dia ada cukup dah. Dia dah ni, nama dia cukup dah. Tahu dah kata siapa. Yang pastinya jelas nama tu siapa. Tadi sallallahu alaihi wasallam, orang kampung macam ayah saya, almarhum ayah saya. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kebaikan kepadanya, kan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad mengampunkan segala dosa-dosanya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tuan-tuan, almarhum ayah saya, orang tak kenal dia, Haji Abu Bakar. Nama di IC dia Abu Bakar. Elias Mahmud, ada dua nama. Ayah saya ni ada dua nama. Lalu subhanallah, kalau pergi kat kampung, pergi cari Haji Abu Bakar, orang cari tak kenal. Ada Haji Abu Bakar lah ni, Haji Abu Bakar lah, Haji Abu Bakar. Tak kenal Haji Abu Bakar. Pak Tehmud kenal, Pak Tehmud. Pak Tehmud kenal. Pak Tehmud. Haji Mahmud dia panggil. Haji Mahmud kenal. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam mungkin dalam surat tu tulis perjanjian antara Haji Mahmud walaupun dekat IC dia Abu Bakar, pasal orang lebih mengenali dia dengan nama demikian. Tuan-tuan faham tak ni? Nama ayah saya dia ada dua, dalam IC dia dua-dua ada. Elias Jafri Abu, sebab tu nama saya Jafri bin Abu Bakar Elias Mahmud. Di Mahmud ni jadi macam nama keluarga saya dah. Sebab tu saya buat Mahmudi kat belakang tu. Madrasah saya mula-mula saya buka pun saya menamakan Madrasah Mahmudiyah. Mudia sebenarnya nama ayah saya. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak buat IC boleh, tak buat IC, tak buat IC pun tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta utang through WhatsApp je ustaz. Terus ada black and white. Pandai Aida. Dia kata,
minta hutang telefon, minta hutang boleh tak? Tolong minta melalui WhatsApp. Dia pun hantar melalui WhatsApp. Screenshot tulis, simpan bulan file. Ni subhanallah saya tentang boleh jadi kan? Dia bukti, bayinah, dia bukti, yang tu yang kita perlukan. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang tu yang kita perlu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada nama, ada dua nama orang yang bagi pinjam dan orang yang meminjam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada jumlah dia. Ingat jumlah dia, jumlah yang tepat, tak ada tambahan, tak ada kurang. Kemudian tempoh. Dia no such thing as hutang. Bila dia kata apa? Nanti ada duit aku bayar. Itu dia bakal menzalimi salah satu pihak. Faham ni sallallahu alaihi wasallam? Kalau clear, sebab faham tak? Dia duit dia ni, harta orang ni. Maka dia kena firm bila yang nak kena bayar tu, supaya dia boleh buat perancangan dia. Ni sampai ke tahap bila pun tak tahu. 10 tahun, 20 tahun tak tahu. Yang kawan ni nak pakai duit, nak beli kereta lah, nak bayar kereta lah, apa semua dia simpan. Faham tak ni? Dia ada keperluan-keperluan dia. Ila Karmila kata suara tak sama dengan gerakan bibir, dia kata. Ada delay kan Rauf? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ustaz, cukup ke jika orang jauh berhutang, buktinya kita send dalam WhatsApp saja sebagai bukti, dan slip transfer yang kita slip transfer ke apa-apa bayinah dia panggil. Dia ada bukti kata adanya transaksi tersebut. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tuan yang bagi pinjam tak kasih tempoh, kita yang tetapkan tempoh, kan senang. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambung. Man katama ilman ya'lamahu ya'lamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Barang siapa yang menyembunyikan satu ilmu yang diketahuinya, maka pada hari kiamat nanti akan dipasangkan pada tali kekang daripada api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Mujahid dan Atta mengatakan wajib bagi orang yang mampu menulis untuk membantu menuliskannya. Jadi, kalau ada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mampu untuk menulis, sedangkan dua orang tu tak mampu untuk menulis, kemudian minta tolong pada dia, maka subhanallah, maka dia perlu untuk membantu untuk menulisnya. Penulis ni dia tak sama macam saksi. Boleh jadi penulis ni akan dilantik menjadi saksi lagi. Yang boleh jadi dia hanya menulis saja, dia tak ada kaitan apa-apa. Saya tolong tulis je saksi cari orang lain. Saya ni pakcik reti tulis tak? Saya tak reti tulis. Pakcik reti tulis tak? Saya tak reti tulis. Jerman je saya reti tulis. Dua-dua tak reti tulis. Okey, tak apa. Ni saya tolong tulis saja tau. Saya bukan saksi tau. Saya tolong tulis kat pakcik je. Okey, boleh. Saksi lantik orang lain. Boleh jadi juga si penulis tu lagi jadi saksi pun boleh jadi juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, faham dah tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman-Nya, wal yumli lilladhi alaihi alhaqqu wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendetailkan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Ini perintah Allah lagi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni perintah siapa pula ni? Orang yang berhutang. Detailkan, yakni hendaklah orang yang berhutang itu mendetailkan hutang yang menjadi tanggungannya kepada si penulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Orang yang berhutang tu dia kena bagi tahu sejelas-jelasnya kepada orang yang nak bertulis tu, orang yang nak menulis. Dia jangan duduk sembunyi-sembunyi. Nak tulis jom bisik-bisik pergi kat belakang. Jom aku belanja roti canai tu. Orang nak tulis tu kan, mai duduk sat mai. Jom kita makan channel tu. Ni di bahagian ni jangan tulis tak. Ni. Dia rasuah roti channel tu. Ni tulis. Lepas tu dia apa ni, dia tu abang apa sebulan. Mana ada sebulan? Tulis 2 bulan. Faham ni? Isya Comel, handsome-nya Ustaz. Terima kasih. Ni. Tu bagus subhanallah. Bagi semangat pagi-pagi ni. Mana handsome saya dengan Luqman? Saya lah sila. Baiklah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hendaklah dia orang yang berhutang tu, apa yang dia nak maklumkan kepada orang yang akan menulis tu sedetail dan sejelas-jelasnya. Sedetail dan jelas-jelasnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, takut pada Allah. Jangan dia menipu, sebab Allah mengetahui apa yang sebenarnya dia lakukan. Dalam hal ini, dalam hal tersebut, wala yabkhas minhu syai'a, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya, yakni janganlah dia menyembunyi pun sedikit, janganlah dia menyembunyikan walaupun sedikit daripadanya, yakni maklumat-maklumat yang berkaitan dengan hutang tersebut. Tuan-tuan, jangan fikir duit saja. Jangan semata-mata fikir hutang ni duit saja. Boleh jadi tak kita ambil barang orang, kemudian kita nak bayarnya kemudian. Kita nak bayarnya kemudian. Atau kita ambil barang orang, kita nak bagi balik kemudian. Kan? Kita meminjam. Faham tak ni? Masalah Haji Muhammad. Kena ada detail, kena ada penjelasannya, supaya kita tak berlaku zalim. Sama ada kepada orang yang bagi pinjam ataupun orang yang kena pinjam. Macam Kamarul Hizam kata, Luqman lagi handsome. Aduh. Ini merupakan salah satu daripada kenyataan yang tidak benar. Asma Zainuri kata Luqman lega. Aduh, kenal tak Luqman ni? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Kita isu apa ni? Isu kutu. Bukan kutu terkepala ni, duit kutu. Tak faham tak kutu? Faham tak apa sebenarnya yang ada pada kutu tu? Ni. Tuan-tuan tahu tak satu jenis binatang? Tuan-tuan kenal tak binatang? Binatang yang kepalanya di atas kepala, kakinya atas kepala, tangannya di atas kepala, mata mulutnya di atas kepala. Tahu? Tahu apa dia? Kutulah. Atas kepala orang, bukan kepala dia. Dalam salih ala syamat ni bukan kutu yang tu, kutu ni kita ni. Kita ada 10 orang. Setiap bulan seorang akan ambil manfaat daripada himpunan duit tersebut dengan satu jumlah 10 orang seorang 100. 10 orang seorang 100. Jadi dapat berapa? 1000. Setiap bulan salah seorang daripada 10 orang tu akan mengambil giliran untuk dapat seorang 1000. Betul kan? Macam tu kan kutu kan. Saya pun tak pernah duk main kutu ni, saya pun tak tahu. Lebih kurang macam tu lah maksud dia, saya faham. Jadi subhanallah, tak ada apa yang berlaku. Yang berlaku ialah hutang. Konsep kutu ialah konsep hutang. Hutang tak? Hutang. Orang tu ambil duit dulu. Kemudian orang yang tak dapat duit lagi, dan bahkan dia sendiri, dia berhutang kepada orang-orang yang lain, daripada 9 orang yang lain. Maksudnya pada setiap bulan dia wajib untuk menunaikan tanggungjawab hutang, dia membayar RM100 pada setiap bulan. Maka di sana jadi hutang. Maka perlunya akad hutang. Perlunya akad hutang. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kalau tanya tentang kutu, kutu ini adalah konsepnya hutang dan perlu kepada akad hutang. Kena akad lah. Kena akad maksudnya dua pihak memahami bahawa seorang pihak memberi pinjam dan ada pihak yang meminjam. Salih ala sahabat, dan setiap bulan dia kena bayar daripada hutang-hutang dia tu. Kalau dia tak bayar, maksud dia telah mengingkari janji dia. Tu kena faham elok. Salih ala sayyidina Muhammad. Okey? Kak melihat tak berminat main kutu kan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Liza kata saya pun main kutu dengan jiran-jiran saya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut lagi, fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan, dan jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya, diboikot hartanya kerana boros atau sebab lainnya, au dhaifan, atau lemah keadaannya kerana masih kecil ataupun kurang akalnya,
aw la yastati'u an yumillahu, atau dia sendiri tidak mampu untuk mendetailkan akan perkara-perkara tersebut kerana tidak tahu mana betul mana salah, maka falyumlil waliyuhu bil adli, maka hendaklah walinya mendetailkannya dengan benar. Ada orang yang subhanallah dia ditimpa oleh bankrupsi ke contohlah, ataupun orang yang lemah akalnya, dia tak mampu untuk buat decision dengan sempurna, ataupun orang itu merupakan orang yang anak kecil, dia ada duit ataupun dia memerlukan kepada duit tapi dia masih kecil lagi dan dia tak tahu lagi nak buat urusan hutang apa sebagainya, maka di sana perlu kepada walinya yang mendetailkan perkara tersebut. Dan Allah sebut juga dengan adil, bil adli, dengan maksud adil, jangan duk buat zalim. Bila kita tolong buat bagi pihak orang, jangan kita memandai-mandai tambah untuk menambah atau mengurang dengan untuk kepentingan diri dia sendiri. Kita hang ni budak-budak kot, kita potong sikit lah daripada 1000 tu tinggal 800 pasal budak-budak lagi. Dia ni tak apa-apa cerdik sikit ni kan, takkan nak cah lebih-lebih kot. Daripada 1000 potong tinggal 500 saja. Pasal apa? Pasal dia wali dan orang dia ada manfaat kat dia dan sebagainya. Tak boleh. 1000 tetap 1000. Nah, kalau jumlah tu tetap jumlah tu, tempoh tu tetap tempoh tu. Dia menulisnya ataupun mendetailkannya dengan adil. Detail kepada siapa ni? Ni cerita dekat siapa ni? Faham balik ni? Faham balik. Dia mendetailkannya kepada si penulis. Nah, kalau dia punya sendiri, dia pi bagi tahu dekat penulis tu secara detail. Kalau orang yang meminjam tu dia tak reti, dia lemah, dia dhaif, dia anak kecil, dia tak mampu untuk detail, maka walinya tolong detailkan kepada si penulis secara adil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan firman-Nya, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi di antara orang-orang lelaki di antara kamu. Aku memerintahkan, kata Allah, aku perintahkan untuk mempersaksikannya di samping menulisnya agar lebih kuat. Bukan sakat tulis. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, hutang ni boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Hutang ni boleh mengiratkan silaturahim dan hutang juga boleh memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Duk kawan baik-baik, duduk rapat, tidur sebantai dulu ni. Lah ni tuan-tuan, putus sedara. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa? Hutang. Dulu jumpa minum teh tarik sama-sama. Lah ni tengok muka pun tak mau dah. Pasal apa? Hutang. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab tu subhanallah, Allah nak jaga hubungan silaturahim ni supaya tak berlaku zalim dekat orang yang bagi pinjam dan berlaku zalim juga kepada orang yang pinjam. Maka Allah suruh tulis. Dan yang kedua, nak bagi kuat lagi, bukan takat tulis, kod tulis lagi, ada boleh orang boleh ejah ke apa, ambil saksi pula kat atas dia dengan 2 orang lelaki. Bukan seorang, 2 orang lelaki. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Kan? 2 orang lelaki kan? 2 orang lelaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya apa? Supaya lebih kuat. Kita yang duk jadi macam-macam muskilah ni dengan hutang ni pasal apa? Pasal kita tak ikut apa yang Allah suruh ni. Saksi pun tak ada, tulis pun tak ada, lepas tu duk bergaduh sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susah tuan-tuan. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Kalau tak ada saksi 2 orang lelaki, maka boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saksi seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini hanya berlaku dalam permasalahan harta dan upaya untuk mendapatkannya. 2 orang wanita disamakan dengan seorang laki-laki kerana wanita
kurang ataupun lemah akalnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya, wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Ni Allah perintah ni, muslimat tolong dengar Ustaz. Nah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolong dengar Ustaz apa yang Allah perintah dekat orang perempuan. Tulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah kamu. Orang perempuan Nabi suruh banyakkan sedekah. Banyak sedekah. Pasal apa Nabi suruh orang perempuan banyak sedekah? Sebab orang perempuan dia sayang harta dia. Nak banding dengan orang lelaki-lelaki ni, guru saya sebut. Tahu dia punya nilaian dia macam mana? Barang kemas dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, perhiasan tubuh badan dia, perhiasan rumah dia, sebagainya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebabkan nak perhiasan ni, maka kurang sedekah. Nabi suruh buat apa? Orang perempuan banyakkan sedekah. Tapi saya tak nafi juga, yang rajin sedekah ni pun orang perempuan juga. Saya pergi kuliah-kuliah mana-mana kan, kalau kita buka tabung, orang perempuan rajin sedekah. Tabung orang perempuan dengan tabung orang lelaki, tabung orang perempuan ramai, penuh lagi. Tabung lelaki kurang sikit. Ni. Kalau kuliah muslimat penuh. Kuliah muslimi kurang. Sallallahu alaihi wasallam. Saya baik dia buat kuliah duha muslimat. Kalau buat kuliah duha muslimi, cerah masa depan. Ni. Sama lah kita punya kat madrasah kita pun sama. Saya pun buka, ada tak orang lelaki-lelaki yang nak duduk pondok? Tak ada. Seorang dua ada minta. Orang perempuan tu sampai queue dah. Baik, Allah SWT. Ingat Allah kata, Nabi SAW kata apa? Orang perempuan banyakkan sedekah dan banyakkan istighfar. Orang perempuan kena banyak istighfar. Kerana kata Nabi SAW ni, aku melihat kamu sebagai penghuni neraka yang paling banyak jumlahnya. Nabi SAW sebut ni. Aku melihat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kamu sebagai penghuni neraka yang paling banyak jumlahnya. Lalu seorang wanita pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami jadi penghuni neraka yang paling banyak jumlahnya? Tanya sallallahu alaihi wasallam, macam muslimat kat sini tanya. Kita semalam pun ada tanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nur Sarwani kata, betul, suami dah sedekah kat isteri pula sedekah kat tabung. Bagaimana macam tu? Kalau rasa nak lagi afdal sedekah tu, isteri sedekah balik kat suami. Kemas, subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham tak ni? Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Sebab sahabat ni tanya, sahabat muslimah tanya, Rasulullah, pasal apa orang perempuan ramai dalam neraka Rasulullah? Dia takut dah. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Nabi SAW pun menjawab, kerana kamu sering melaknat dan kufur terhadap suami kamu. Salli ala sayyidina Muhammad. Selalu melaknat dan apa? Kufur terhadap suami kamu. Dalam satu riwayat sebut, salli ala sayyidina, isteri yang selalu kata apa? Suami aku ni tak buat baik apa pun kat aku. Walha dia waktu kahwin dulu tuan-tuan, kecil slim macam kerengga. Lepas 2 tahun kahwin, kecil sikit daripada peti 3 pintu. Ni. Dia kata apa? Laki saya tak bagi apa pun Ustaz. Laki saya ni tak bagi apa pun Ustaz. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Dia menafikan kebaikan suaminya, walaupun ada sedikit kebaikan suaminya pada dia. Faham tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Macam itulah. Waktu baru kahwin memang semuanya cantik dan indah kan. Tapi bila sampai satu tahap, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, kalau tengoklah orang bercerai lagu mana ada cerita baik. Mana ada cerita baik dalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya teringat ustaz tu cerita. Dia kata dia duduk jaga yang dekat ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa ni, dekat jabat agama ni. Dia kata, mai ada seorang makcik tua dah makcik ni. Dia kata, ustaz, macam mana pun hari ni nak cerai dengan suami saya ni. Pergi jumpa tu, kira hari tu nak cerai juga. Dah sabar dulu. Ni bukan dekat dalam jabat ni, tu baru dekat kaunter depan tu, habaq lah. Masuk kaunter depan tu, macam mana pun hari ni makcik nak cerai dengan makcik ni.
Kaunter yang jaga kaunter kata apa? Pergi jumpa ustaz kat dalam dulu. Dah lah lagu mana apa dah. Tang tu abang siap dah. Masuk dalam salih Allah Muhammad. Tuan-tuan. Sambil duduk berjalan tu duduk cerita ni. Laki aku ni tak boleh pakai, laki ni tak guna. Laki ni semua tak bagus, laki ni apa semua. Cerita popek-popek, laki tu diam aja. Masuk dalam. Masuk dua orang. Dah kita masuk seorang-seorang dulu. Masuk seorang-seorang dulu. Itu masuklah isteri dia tu. Bagi isteri kata apa? Bagi saya masuk dulu. Isteri dia kata bagi dia masuk dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu subhanallah tuan-tuan, masuk duduk cerita tak elok selalu. Tak elok selalu daripada mula menikah sampai ni hari tu nak bercerai. Semua tak elok, tak ada yang elok langsung. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai tak elok langsung lah. Memang tak elok, sampai tak ada yang elok langsung. Memang tak ada yang elok, semua tak elok. Makcik dia kata. Sallallahu alaihi Muhammad. Panggil laki pula, masuk laki pula. Laki ni pun tadi duduk diam macam. Lepas tu tanya, "Macam mana ni Sallallahu alaihi Muhammad? Macam mana ni Sallallahu alaihi Muhammad?" Dia kata, laki dia pun tak elok juga. Tadi duduk diam je. Dia cerita apa? Dia cerita macam-macam. Duduk dengar dia cerita kat luar dia. Saya nak cerita. Dia rasa dia tu elok sangat. Dia pun tak elok juga. Cerita tak elok dua-dua. Dah habis-habis semua, panggil dua-dua orang mai. Ni nak tanya, anak berapa orang? Anak 8. Tu dalam tak elok langsung. Tak ada yang elok langsung tu. Dari dengar cerita daripada awal nikah sampai lah ni sampai langsung tak ada yang elok tu. 8 anak. Dan waktu yang dapat 8 tu, waktu tu adalah tak elok juga sikit. Tang elok tu yang dapat tu. Tu cerita dia. Subhanallah. Tuan-tuan, akhirnya apa jadi? Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya kita tak apa, balik lu. Nanti kita lepas berapa ketika nanti kita panggil lain. Balik lu bincang-bincang apa semua. Lepas balik. Lepas tu tunggu. Esok tak mai, lepas tu tak mai, berapa hari tak mai. Sallallahu alaihi wasallam telefon dia. Pergi telefon tengok tu makcik kata nak bercerai sangat hari tu ni. Awak tak mai-mai ni. Kata Sallallahu alaihi wasallam. Telefon tak ada jawab apa. Ni kata nak boleh pula seorang lagi. Tambah 9. Pasal apa? Tiba-tiba dia mai berjumpa tak elok pula dah. Begitu tak? Tuan-tuan subhanallah sallallahu alaihi wasallam cerita hidup. Tuan-tuan subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam, ada orang perempuan yang macam tu. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita doakan semua yang ada ni yang sedang menyaksikan video kita, live kita pada pagi ini, kita doakan semuanya isteri-isteri yang salihah. Salih alaihi wasallam. Wanita hiasan dunia. Seindah hiasan ialah wanita salihah. Itu dalam riwayat menyebutkan demikian. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi lalu Nabi SAW pun menyambung lagi. Nabi kata apa? Sebab aku belum pernah melihat orang yang lemah akal dan agamanya dapat mengalahkan orang yang berakal selain daripada kamu. Wanita tersebut bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah maksud lemah akal dan agamanya? Baginda menjawab, lemah akal kerana kesaksian dua wanita sepadan dengan kesaksian seorang lelaki. Dan lemah agamanya kerana dia tidak dapat solat selama beberapa hari atau malam kerana haidnya, dan berbuka yang tidak puasa dalam bulan Ramadan. Ini yang disebutkan kelemahan dalam urusan agama. Bukan lemah agama tu, tapi kalau orang lain dapat buat sebulan penuh, dia ada kurang sikit seminggu. Kalau orang lain boleh semayang sebulan penuh, maksudnya dia akan kurang sikit lah seminggu. Yang tu lemah dia, bukan lemah dia segi ibadat dia, maksudnya kurang macam tu. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyebutkan demikian. Jadi orang perempuan macam mana nak counter balik, nak cover balik, perbanyakkan sedekah dan istighfar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Panjang lagi. Tak sempat dekat habis ni. Firman Allah, mimman tardawna minasyuhada, di antara orang-orang yang kamu sukai daripada para saksi yang ada. Ini menunjukkan bahawa saksi disyaratkan harus adil, dan ini muqayyad, yakni terikat. Imam Syafi'i memberlakukan bahawa setiap yang mutlak, yakni umum dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mengangkat saksi itu adalah tanpa syarat.
pendapat yang menolak kesaksian orang yang tidak diketahui keadaannya berdalil daripada ayat yang mulia ini menunjukkan bahawa seorang saksi haruslah orang yang adil dan diridai. Firman-Nya, an tadilla ihdahuma, supaya jika seseorang lupa, yakni daripada dua saksi wanita tersebut apabila dia lupa terhadap kesaksiannya. Pasal apa kena ada dua orang? Sebab mungkin salah seorang tu pula akan jadi lupa. Kalau seorang mungkin dia lupa tu maka Allah suruh dua orang. Sebab kalau seorang lupa, seorang boleh peringat. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang lelaki ada campur dengan dua orang perempuan, sallallahu alaihi wasallam, supaya kod-kod nanti kalau ada salah seorang perempuan tu lupa, ada seorang perempuan lagi yang ingatkan. Maka sehingga dia teringat kembali kepada kesaksian yang telah diberikannya. Oleh kerana itu sebagian ulama membacanya fatudzakkira dengan tasydid daripada kata tidkar. Adapun yang mengatakan kesaksiannya bersama satu orang wanita lagi menjadikan kesaksiannya sama seperti kesaksian seorang laki-laki, ini adalah pendapat yang keliru, dan pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Apa dia? Pasal apa kena dua orang? Sebab seorang lupa, sekali seorang boleh peringatkan. Dan firman-Nya, wala ya'basyuhada'u idza ma du'u, dan janganlah saksi-saksi itu enggan, yakni memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Wallahu alam. Yang ni kita akan sambung pada pertemuan kita besok hari insya-Allah, yang membincangkan perihal saksi. Insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Seperti yang saya maklumkan tadi, bahawa esok insya-Allah saya akan bersiaran di TV Al-Hijrah. Tunggu makluman, sebab esok siaran tu pukul 8 pagi, 7.30 saya kena ada kat sana dah. Jadi saya rasa saya tak sempat nak buat kuliah subuh pagi esok. Tapi saya cuba juga untuk dapatkan, kalau sempat tuan-tuan mungkin dalam tempoh setengah jam ke, mudah-mudahan ada kesempatan, insya-Allah saya akan maklumkan, dan tuan-tuan boleh follow dekat Facebook saya, page saya ataupun Instagram. Saya akan maklumkan sama ada saya nak start ataupun nak mulakan ataupun tidak untuk kuliah esok. Dan yang pastinya tuan-tuan boleh ikut di live TV Al-Hijrah, di page dia, sama ada melalui TV ataupun melalui Facebook TV Al-Hijrah sallallahu alaihi Muhammad. Dan tajuk yang akan kita bincangkan pada pukul 8 pagi esok ni ialah titian sirat. Titian sirat, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama dengan kita. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.